Pengenalan tidak dinafikan kanak-kanak boleh menjadi penyejuk mata dan sumber kebahagiaan. Tetapi ini hanya berlaku apabila anak-anak dibesarkan dengan betul oleh ibu bapa mereka. Apabila ibu bapa membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang betul, kebaikan mereka akan meluas kepada ibu bapa, masyarakat dan seluruh manusia. Walau bagaimanapun, jika kewajipan penting ini tidak ditunaikan dengan betul, maka anak-anak seseorang akan mengamalkan perangai buruk dan oleh itu menjadi kutukan bagi ibu bapa mereka dan seluruh masyarakat. Kewajipan penting ini telah dibincangkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Surah 66 At-Tahrim, ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2928, bahawa setiap orang adalah seperti seorang pengembala yang akan dipertanggungjawabkan terhadap ternakan mereka. Ibu bapa adalah pengembala kepada anak-anak mereka dan mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang tugas penting ini. Justeru, buku ringkas ini akan membincangkan beberapa aspek dalam membesarkan anak yang soleh agar berjaya di dunia dan akhirat. Persekitaran yang baik. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah memastikan mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam persekitaran yang baik. Persekitaran yang dilalui seseorang mempunyai kesan yang besar terhadap tingkah laku dan perwatakan mereka. Begitu juga perpustakaan adalah tempat terbaik untuk belajar untuk peperiksaan duniawi, tempat tertentu lebih baik untuk membangunkan sahsiah kanak-kanak, seperti masjid atau pusat pendidikan yang disedia. Ibu bapa jangan sekali-kali alpa di mana anak-anak mereka berada kerana ini adalah langkah pertama ke arah dosa dan jenayah. Nasihat secara persendirian. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah jangan menegur mereka secara terbuka. Adalah lebih baik untuk melakukan ini secara tertutup kerana kanak-kanak mungkin berasa malu apabila ini dilakukan di hadapan orang lain, termasuk adik-beradik mereka. Malu dan marah adalah dua sifat yang boleh menghalang seseorang, terutamanya kanak-kanak, daripada menerima nasihat yang baik. Kedua-duanya sering berlaku apabila seseorang ditegur secara terbuka. Elakkan kemalasan. Ibu bapa tidak seharusnya menggalakkan anak-anak mereka menjadi malas. Ini berlaku terutamanya di kalangan isi rumah Asia, di mana ibu bapa, khususnya ibu, akan melakukan semua kerja rumah untuk anak-anaknya walaupun mereka secara fizikal boleh melakukannya sendiri seperti mengemas katil mereka pada waktu pagi. Ini hanya menimbulkan rasa malas dan menghalang mereka daripada mengamalkan gaya hidup berdisiplin. Ini sekali lagi akan menyebabkan masalah besar kepada mereka pada tahun-tahun akan datang seperti perkahwinan. Banyak penceraian berlaku hanya kerana suami atau isteri enggan melakukan kerja-kerja rumah yang mudah dan sebaliknya mengharapkan pasangan mereka melakukannya seperti ibu bapa mereka lakukan untuk mereka semasa kecil. Elakkan manja anak. Seorang kanak-kanak tidak boleh dimanjakan secara berlebihan kerana ini boleh menyebabkan mereka mengamalkan kompleks keunggulan di mana mereka mengharapkan orang lain untuk sentiasa menerima pendapat dan cara mereka. Ini boleh memudaratkan mereka terutamanya apabila mereka menjadi dewasa dan menghadapi aspek kehidupan lain seperti pekerjaan dan perkahwinan. Seorang kanak-kanak harus dibekalkan dengan keperluan asas dan diberi hadiah pada majlis-majlis khas terutamanya untuk menggalakkan mereka bekerja lebih gigih di sekolah dan pengajian Islam mereka. Perbelanjaan seimbang. Adalah penting untuk mengajar kanak-kanak keseimbangan antara kedekut dan membazir. Ibu bapa harus berbelanja untuk sesuatu apabila perlu berbelanja tetapi harus mengelakkan pemborosan dan pembaziran. Pada zaman ini, kanak-kanak sangat mementingkan pakaian yang mereka pakai dan barang yang mereka miliki. Dalam kebanyakan kes, tingkah laku ini malah boleh menjejaskan keyakinan mereka apabila berinteraksi dengan orang lain. Untuk memberikan keyakinan kepada anak, seseorang ibu bapa harus membelanjakan perkara ini tanpa membazir kerana memberikan keyakinan kepada anak adalah hadiah yang tidak ternilai yang boleh diberikan oleh ibu bapa kepada mereka. Perlu diingat, ini tidak bermakna kanak-kanak harus dimanjakan kerana ini boleh membawa kepada sifat negatif yang lain, seperti bangga. Tidak semua permintaan daripada kanak-kanak harus dipenuhi, hanya permintaan yang munasabah yang berada dalam had,
terutamanya pada majlis-majlis khas atau untuk menggalakkan mereka bekerja lebih keras. Menunjukkan keseimbangan ini secara praktikal kepada anak-anak adalah cara terbaik untuk mereka mengamalkan pendekatan seimbang ini apabila mereka meningkat dewasa. Bersikap tegas pada peraturan yang baik. Satu aspek dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah ibu bapa berpegang teguh pada peraturan yang ditetapkan dan keputusan yang betul yang telah mereka buat. Menjadi penolak di mana ibu bapa sentiasa mengalah kepada anak-anak mereka hanya membawa kepada memanjakan mereka dan menghalang mereka daripada mengambil apa yang ibu bapa mereka katakan dan membuat keputusan dengan serius. Ia tidak bermakna mereka tidak boleh beralih arah apabila mereka salah, tetapi ia bermakna apabila keputusan yang betul dibuat mereka harus berdiri teguh di atasnya. Bertegur sapa. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah ibu bapa tidak mencela anak mereka dalam setiap perkara, terutamanya yang remeh. Adalah lebih baik untuk terlebih dahulu mengkritik mereka mengenai perkara yang lebih penting, seperti berbohong. Jika ibu bapa ingin mengkritik perkara-perkara kecil, mereka harus berbuat demikian dengan baik kerana perkara-perkara kecil tidak perlu ditangani dengan kasar. Disiplin sederhana. Dalam sesetengah kes, menghukum kanak-kanak diperlukan untuk membentuk watak yang baik. Tetapi hukuman ini hendaklah sentiasa ringan dan lisan dan tidak ganas, kerana ini adalah tradisi Nabi Muhammad SAW, menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 1984. Hukuman yang ringan hendaklah lebih pekat. Mengenai perkara seperti menghilangkan keistimewaan mereka buat sementara waktu, contohnya, mengambil konsol permainan mereka. Hukuman yang keras boleh membawa kepada perwatakan yang buruk dan mungkin memberi inspirasi kepada mereka untuk mencederakan orang lain apabila mereka marah. Beri masa kepada anak. Adalah penting bagi ibu bapa untuk memberi masa kepada anak-anak mereka dengan duduk bersama mereka dan bertanya kepada mereka tentang hari mereka dan aktiviti mereka dan dengan siapa mereka menghabiskan masa setiap hari. Malangnya, sesetengah ibu bapa terlalu sibuk mencari kekayaan dan berkelakuan seolah-olah melakukan ini untuk anak-anak mereka adalah satu-satunya tanggungjawab mereka, sehingga mengabaikan tugas yang lebih penting seperti mencari masa untuk duduk dan bercakap dengan mereka setiap hari. Ini membolehkan kanak-kanak menjadi selesa membincangkan isu dengan ibu bapa mereka. Tetapi jika ibu bapa sentiasa terlalu sibuk, anak-anak mereka mungkin mendapati membincangkan isu-isu tertentu terlalu tidak selesa yang hanya menyebabkan mereka membincangkan perkara-perkara ini dengan orang lain dan sesetengah orang ini akan menyesatkan anak-anak dengan nasihat yang tidak baik. Persahabatan yang baik. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah memastikan mereka mempunyai kawan yang baik. Seperti yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833, seseorang itu berada di atas agama kawannya. Bermakna, seseorang itu akan mengamalkan ciri-ciri rakannya. Hadis serupa yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4829, memberi amaran bahawa kawan yang buruk akan memberi kesan kepada seseorang seperti tukang besi akan menjejaskan orang di sekelilingnya dengan api atau asap. Begitu juga, orang yang baik akan memberi kesan positif kepada rakannya seperti penjual minyak wangi yang baunya yang harum akan memberi kesan kepada orang lain. Ibu bapa tidak boleh mengabaikan kewajipan ini kerana ia adalah punca utama anak-anak sesat. Majoriti belia yang terlibat dalam jenayah adalah disebabkan oleh sebab ini. Ibu bapa mesti menyoal anak-anak mereka tentang syarikat yang mereka simpan dan berjumpa dengan mereka untuk memastikan mereka sesuai untuk ditemani. Kesihatan yang baik. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah ibu bapa memastikan anak-anak mereka membentuk tubuh, minda dan roh yang sihat. Sebahagian daripada membentuk badan yang sihat adalah kebersihan. Ini telah diisytiharkan sebagai sebahagian daripada iman oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 534. Kanak-kanak harus digalakkan untuk menjaga kebersihan badan, pakaian, dan bilik tidur mereka. Ini adalah cara yang baik untuk menyediakan mereka untuk ibadah fizikal yang menuntut kesucian fizikal, seperti solat. Di samping itu, ia membantu membina sahsia mereka seperti berdikari dengan menggunakan kekuatan fizikal mereka sendiri dan bukannya bergantung kepada orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mereka.
Malah, anak-anak yang tidak diajar adab-adab asas ini menjadi beban kepada bakal pasangan mereka. Ramai pasangan suami isteri bertengkar mengenai perkara kecil seperti tidak membersihkan bilik tidur mereka. Aspek yang sangat penting untuk membangunkan tubuh yang sihat ialah mengambil makanan yang halal. Mereka harus digalakkan untuk makan makanan seimbang, dengan itu mengelakkan pembaziran dan pemborosan. Nabi Muhammad SAW telah menasihatkan kunci makan yang baik dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3349. Seseorang hendaklah membelah perutnya kepada 3 bahagian. 1 bahagian untuk makanan, yang kedua untuk air, dan bahagian akhir hendaklah dibiarkan kosong. Ini boleh dicapai apabila seseorang berhenti makan sebelum mereka berasa kenyang, ketika mereka masih sedikit lapar. Bab 7 Al-A'raf, ayat 31. Dan makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ibu bapa harus menggalakkan anak-anak mereka untuk mengambil bahagian dalam senaman fizikal tanpa membiarkannya berkompromi dengan aktiviti pendidikan agama dan duniawi mereka. Ini akan membantu mereka dalam membina badan yang kuat dan sihat, yang akan membantu mereka dalam kewajipan agama mereka, seperti berpuasa. Di samping itu, ia sebagai cara terbaik untuk kanak-kanak berseronok dalam batasan Islam, kerana kanak-kanak yang terlalu terbeban dengan mempelajari ilmu agama atau duniawi tanpa mengambil bahagian dalam aktiviti yang menyeronokkan lebih cenderung untuk berpaling daripada ilmu ini apabila mereka meningkat dewasa dan kurang dipengaruhi oleh ibu bapa dan saudara mara mereka. Adalah penting untuk menunjukkan kepada kanak-kanak Islam adalah agama yang mudah yang telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 287. Agama mudah yang membolehkan seseorang menikmati kesenangan dunia secara sederhana dan membimbing mereka untuk syurga di dunia akhirat. Kemerdekaan. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak yang soleh ialah tidak terlalu melindungi anak. Sungguh pun begitu, ini adalah kesilapan yang jarang dilakukan oleh ibu bapa pada masa kini, tetapi dengan mengunci anak-anak demi keselamatan mereka boleh menghalang mereka daripada mengamalkan ciri-ciri yang mendorong mereka ke arah kemerdekaan. Pendekatan yang seimbang adalah yang terbaik apabila kanak-kanak dipantau dengan selamat tanpa menghalang perkembangan watak mereka. Menghina kanak-kanak. Adalah penting untuk tidak memperkecilkan kanak-kanak apabila mereka melakukan kesilapan, kerana ini hanya akan menyebabkan mereka mengamalkan ciri-ciri yang sama dan dalam beberapa kes ia akan merosakkan keyakinan mereka. Keyakinan adalah ciri utama yang diperlukan untuk berjaya. Bergembira dengan anak-anak adalah penting dari semasa ke semasa, tetapi ibu bapa tidak boleh sering mempersendakan anak-anak. Satu-satunya pengecualian adalah apabila seseorang tahu kanak-kanak itu tidak akan mengambil serius. Kebaikan. Satu aspek dalam membesarkan anak-anak dengan cara yang betul ialah sentiasa menggalakkan mereka ke arah tingkah laku yang baik dengan penuh kasih sayang. Dalam kebanyakan kes, pencerobohan hanya akan menolak kanak-kanak daripada apa yang ibu bapa inginkan. Sebagaimana dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6601, Allah Ta'ala lebih mengutamakan kebaikan dalam semua perkara. Oleh itu, sebuah keluarga akan lebih diberkati apabila mereka memperlakukan satu sama lain dengan baik. Hanya dalam kes yang jarang berlaku, pencerobohan harus digunakan, tetapi ia mesti dikawal dan hanya digunakan dalam nada ibu bapa, bukan tindakan fizikal mereka. Ini sama seperti menghukum kanak-kanak dalam had apabila menunjukkan kebaikan tidak akan membantu, seperti membumikan kanak-kanak itu. Tetapi dalam kebanyakan kes, kebaikan lebih diutamakan dan harus ditunjukkan dalam kata-kata dan tindakan, seperti memberi ganjaran kepada kanak-kanak yang berkelakuan baik dengan pemberian hadiah. Memberi hadiah tanpa sebab boleh memanjakan anak-anak, tetapi memberi ganjaran kepada mereka yang berjaya, contohnya di sekolah, adalah aspek penting dalam membesarkan anak-anak yang soleh. Memimpin melalui teladan. Aspek seterusnya dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah ibu bapa menunjukkan teladan yang baik. Semua ibu bapa mengidamkan anak mereka soleh, tetapi hal ini tidak mungkin berlaku jika mereka sendiri mempunyai akhlak yang buruk. Ramai ibu bapa sering mengeluh apabila anak-anak mereka tidak menunaikan solat fardu. Dan dalam banyak kes, ibu bapa sendiri tidak mendirikan solat.
Jika ibu bapa tidak mengawal lidah mereka, bagaimana mereka boleh mengharapkan anak-anak mereka berbuat demikian? Anak-anak meniru ibu bapa mereka. Jika ibu bapa mereka kurang menghormati mengamalkan ketakwaan, dalam kebanyakan kes, begitu juga anak-anak mereka. Oleh itu, penting bagi ibu bapa mengamalkan apa yang didakwahkan. Tiada siapa yang menuntut kesempurnaan, tetapi mereka mesti berusaha untuk memenuhi kewajipan mereka dalam apa jua keadaan dan bertindak mengikut sebanyak mungkin tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap yang betul ini akan menggalakkan anak-anak mereka melakukan perkara yang sama. Belajar kewajipan dan tradisi yang ditetapkan. Ibu bapa mesti mengajar anak-anak mereka kewajipan wajib yang mesti dipenuhi oleh semua orang Islam dan mengamalkan sebanyak mungkin tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Oleh itu, ibu bapa hendaklah berusaha menimba ilmu agama Islam yang betul supaya dapat mengajar anak-anak dengan betul. Mereka mesti menganjurkan seseorang untuk mengajar mereka jika mereka sendiri masih mempelajari kewajipan Islam. Ibu bapa tidak boleh hidup dalam kejahilan dan hanya menyuruh anak menimba ilmu. Bukan rahsia lagi bahawa seorang anak meniru ibu bapa mereka. Jika ibu bapa lebih mengutamakan kejahilan daripada menimba ilmu, ada peluang yang baik begitu juga dengan anak mereka. Mendapat pengetahuan untuk bertindak dan mengajar anak-anak adalah aspek penting dalam membesarkan anak-anak dengan cara yang betul. Inilah antara sebab menuntut ilmu yang bermanfaat itu diwajibkan ke atas semua umat Islam mengikut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Secara mudahnya, bagaimana ibu bapa boleh membimbing anaknya jika mereka jahil? Ini seperti pengembara yang sesat membimbing pengembara yang sesat. Tunjukkan hormat. Adalah penting bagi ibu bapa untuk menghormati satu sama lain, terutamanya di hadapan anak-anak mereka. Apabila seseorang itu tidak menghormati pasangannya di hadapan anak-anak mereka, hanya akan menyebabkan anak-anak hilang rasa hormat terhadap kedua ibu bapanya. Malah, seorang kanak-kanak juga akan mengamalkan sikap ini dan tidak menghormati orang lain dengan cara yang sama ibu bapa mereka tidak menghormati antara satu sama lain. Selain itu, ibu bapa tidak boleh mencela saudara lain di hadapan anak-anak kerana ini akan menyebabkan anak-anak hilang rasa hormat terhadap saudara mara. Adalah amat sukar untuk mempertahankan hubungan dan hak saudara mara apabila seseorang itu tidak menghormati mereka. Malangnya, ini adalah aspek membesarkan anak-anak soleh yang sering diabaikan oleh ibu bapa, terutamanya ibu bapa Asia. Mulakan awal. Membawa maut untuk mengabaikan membesarkan anak-anak dengan cara yang baik sejak kecil sambil percaya mereka akan mengamalkan budi pekerti yang baik apabila mereka dewasa. Adalah lebih sukar bagi kanak-kanak yang lebih besar untuk mengubah watak mereka berbanding dengan kanak-kanak yang lebih muda. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memastikan mereka mengajar dan membimbing mereka sejak kecil lagi. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihatkan umat Islam dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 495, untuk menggalakkan anak-anak mereka menunaikan solat sebelum mereka dewasa dan ia menjadi wajib ke atas mereka. Hadis ini boleh dan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan kanak-kanak. Persediaan awal ini memastikan kanak-kanak mengamalkan perwatakan yang baik sebelum mereka menyesuaikan diri dengan cara mereka. Bukan satu rahsia lagi bahawa mengubah perwatakan seseorang menjadi lebih baik selepas mereka ditetapkan dengan cara mereka adalah satu cabaran yang sangat sukar. Layan anak sama-sama. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak yang soleh ialah berlaku adil dengan melayan semua anak secara sama rata. Seorang kanak-kanak tidak sepatutnya dipuji atau digalakkan lebih daripada adik-beradik mereka kerana ini boleh menimbulkan permusuhan antara anak-anak. Satu-satunya masa yang boleh diterima untuk memberi hadiah untuk seorang adik-beradik sahaja adalah pada majlis-majlis khas seperti hari lahir. Amaran terhadap dosa. Satu lagi aspek dalam membesarkan anak-anak yang soleh ialah mengajar mereka sejak kecil supaya menjauhi maksiat dan sifat-sifat buruk seperti berdusta. Seorang ibu bapa tidak seharusnya mengabaikan aspek ini dengan hanya mendakwa anak mereka tidak akan bertanggungjawab atas tindakan mereka.
Sikap ini hanya akan mendorong kanak-kanak menjadi lebih berani dalam mengamalkan ciri-ciri negatif yang akan menjadi sangat sukar untuk ditinggalkan apabila mereka menjadi matang dan bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Mereka harus diingatkan tentang pandangan Allah Ta'ala yang meliputi segala-galanya, sehingga sejak kecil mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa rahsia dan umum. Ini juga akan mendorong mereka untuk melakukan kedua-dua perbuatan baik rahsia dan awam.